Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Ketua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berbahas ucapan Belanjawan 2011. Antara perkara-perkara yang saya ingin bincangkan, yang pertama, merujuk kepada teknologi hijau dan usaha untuk mengurangkan gas rumah hijau (GSG). Saya ingin mendapat penjelasan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air mengenai usaha-usaha yang telah dicapai dalam mengurangkan penghasilan tenaga dari bahan fosil kepada tenaga boleh diperbarui (RE). Ini termasuk perkembangan dari biomass, solar, mini hydro, micro hydro dan sebagainya. Berapakah megawatt elektrik yang diperolehi daripada RE selama ini berbanding dengan sasaran kementerian, iaitu sebanyak 500 ke 600 megawatt. Datuk Yang Ketua, yang kedua, merujuk ucapan Belanjawan 2012 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, nyatakan salah satu usaha untuk memajukan teknologi hijau dan menjamin kelestarian pembangunan negara, maka pengecualian sepenuhnya duty import dan duty excise kepada pemegang franchise akan terus diberi bagi mengimport kereta hybrid dan kereta elektrik. Pengecualian cukai ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2013. Saya dipahamkan syarikat besar yang terlibat ialah syarikat Honda yang mengeluarkan kereta hibrid generasi kedua, iaitu Honda Insight 1.3 liter dengan harga 99,800, dan syarikat Toyota yang mengeluarkan kereta hibrid generasi ketiga, iaitu Toyota Prius 1.8 liter dengan harga 139,900. Jadi adakah harga yang pasaran ini, harga yang dijual ini sudah pun mengambil kira duty import dan duty excise ini, pengurangan duty import dan duty excise ini? Berapakah jumlah kereta hibrid yang dapat dijual dari tarikh pelancaran di Malaysia sehingga November 2011 sebagai ukuran sambutan masyarakat dalam membantu mengembangkan teknologi hijau? Dalam perkataan, berapakah jumlah pengecualian dari import duty, dari duty import dan duty excise yang ditanggung oleh kerajaan? Apakah bentuk kempen yang telah dibuat bagi menggalakkan pembelian kereta hibrid? Saya bersetuju dengan carangan daripada Wabi Sembang Renggam agar kerajaan beri insentif kepada rakyat yang berminat untuk membeli kereta hibrid ini. Bagaimana pula Proton yang akan mengeluarkan kereta hibrid jenis plug-in sebagaimana yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, iaitu saya kira ia masih generasi pertama. Kenapa Proton tidak terus mengeluarkan kereta hibrid generasi ketiga, walaupun harganya nanti mungkin lebih tinggi sedikit, tetapi tidak akan menyusahkan rakyat yang masih sayang dengan Proton dengan atas semangat buy Malaysian product? Bilakah Proton akan melancarkan kereta hibrid ini? Datuk Yang Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengumumkan tahun 2012 sebagai tahun gerakan inovasi nasional dengan mengatur beberapa inisiatif strategik dengan peruntukan 100 juta ringgit, antara lain laksana program penerapan dan pembangunan inovasi di peringkat sekolah dan FPTA, meneruskan pelaksanaan program jejak inovasi oleh Yayasan Inovasi Malaysia, memperkenalkan Anugerah Cipta Satu Malaysia dan seterusnya, menganjurkan World Innovation Forum dan sebagainya. Jadi saya ingin mendapat penjelasan berapa banyak produk-produk inovasi yang telah dicapai sehingga tahun 2011 dan berapa banyak pula produk yang boleh dikomersialkan. Saya berharap peruntukan
100 juta ringgit ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam proses mengkomersialkan produk inovasi. Dalam lawatan saya ke pameran inovasi tahun lepas, banyak rungutan yang timbul oleh penyelidik bahawa mereka tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan untuk R&D dan untuk membangunkan projek mereka. Saya risau peruntukan yang sebanyak ini hanya untuk menganjurkan program-program yang dirancang dengan kos yang besar dan untuk memberi insentif atau hadiah kepada yang berjaya menghasilkan produk inovasi, tetapi produk inovasi ini tidak sampai ke peringkat pengkomersialan. Sebagai contoh, satu masa dulu seorang bernama Zulkifli yang berjaya mengeluarkan produk inovasi, tapi sejauh mana kerajaan membantunya dalam mengkomersialkan produk inovasinya. Tuan Datuk Yang Bertuah, mengikut dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020, antaranya melalui program ladang kontrak bagi memastikan bekalan produk makanan mencukupi yang akan dikendalikan oleh PAMA, di mana hasil keluaran akan dipasar terus ke pasar tani seluruh negara. Saya dipahamkan 4,500 usahawan tani akan terlibat dengan keluasan tanah 7,000 hektar. Saya sangat risau berdasarkan pengalaman lepas, usaha gigih petani-petani akan jadi hampa sahaja kerana PAMA tidak mampu membantu memasarkan produk pertanian mereka. Saya kira pasar tani sahaja tidak cukup untuk memotivasi usahawan tani untuk maju mengeluarkan produk mereka. Kenapa PAMA tidak membantu petani memproses produk mereka sama ada melalui pembungkusan, packaging yang baik seperti produk sayur-sayuran, proses mengetin hasil buah-buahan, atau menukar kepada produk-produk lain seperti jam, paste, jus dan sebagainya, dan produk-produk mereka ini mampu bersaing di pasaran tempatan seperti di supermarket dan boleh dieksport keluar negara. Datuk Yang Bertuah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebut bahawa banjir merupakan bencana utama negara dan setiap tahun kerajaan membelanjakan 1 bilion ringgit bagi menampung kos kerugian dalam pelbagai aspek kehidupan. Malangnya, bagi saya lah, sebagai ahli Parlimen Hulu Langat, peruntukan 1 bilion ringgit akan digunakan untuk tebatan banjir hanya di Perlis, Perak dan Johor. Sedangkan di kawasan saya Hulu Langat, di mana Sungai Langat yang menjadi punca bekalan air minum di seluruh di Lembah Kelang ini, yang melimpahkan airnya mengakibat berlaku banjir setiap tahun dan pernah berlaku banjir 2 kali setahun, iaitu pada tahun 2010. Saya telah sikit pasal Langat. Ya, Semua. pasal Langat pula. Ya, pasal faktor. Terima kasih Tuan Betul dan terima kasih Hulu Langat. Saya ingin bertanya pada Hulu Langat, apabila jangkaan pada 2014 nanti Lembah Kelang dan juga Selangor dijangka akan mengalami masalah gangguan bekalan air disebabkan oleh masalah raw water yang sudah tidak mencukupi seperti mana yang Muhammad bangkitkan tadi. Bermakna kata sekarang ni langkah yang drastik telah dibuat oleh kerajaan dengan kita mengorek tanah daripada Pahang melalui Langat dan terpaksa dibina loji pembersih Langat 2. Tapi saya dipahamkan hingga ini loji itu masih dalam peringkat belum dapat disempurnakan, sedangkan bajet ada dalam pertimbangan bajet untuk dilaksanakan projek ini. Apa status yang Muhammad ketahui kerana kebetulan berada di kawasan Hulu Langat sendiri? Okay, terima kasih Arab. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya kira kalaulah dijangka 2014 itu kita kekurangan air, saya rasa tidak betul. Kerana saya melihat air melimpah-limpah daripada punca, umpamanya di Gabai, di Congkak dan sebagainya. Cuma saya rasa pengurusan air itu yang perlu kita perbaiki. Itu satu. Yang kedua, saya sebenarnya bersama-sama
menyokong program penyaluran air daripada Pahang ke Selangor ini. Cuma oleh kerana pihak Selangor mempunyai perlu membuat satu negotiation dengan pusat, maka itu saya akur. Dan saya sebenarnya bersama-sama dan berapa kali masuk terowong, bukan saya tidak bersama, dan saya meminta apa masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di kawasan saya telah pun dipenuhi oleh kementerian. Jadi tapi walau bagaimanapun ini saya harap Selangor lah, negeri Selangor lah yang menjawab, bukan saya. Jadi bagi saya itu jawapannya. Kalau 2014 itu saya rasa masih kita boleh atasi dengan pengurusan air yang baik. Jadi saya kalau tidak bagaimana boleh berlaku banjir setiap tahun, dan 2 kali setahun pula boleh berlaku. Jadi sebab itulah saya sebenarnya merujuk kepada tebatan banjir ini. Saya dah bangkit perkara ini 2-3 kali sejak daripada 2008, dan alhamdulillah sedikit saja tebatan banjir yang dibuat, tetapi di tempat yang di mana berlaku banjir yang agak serius, iaitu di Kampung Sungai Serai, daripada 2008 sampai sekarang tidak dibuat apa-apa. Jadi saya merayulah kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dengan saya melihat bajet pembangunan iaitu sebanyak 1.44 bilion, saya harap kementerian dapat memberi peruntukan itu sedikit untuk dibuat tebatan banjir di kawasan yang serius, umpamanya di Kampung Sungai Serai ini. Saya sebenarnya setiap kali berlaku hujan lebat seperti hari ini, saya tahu di Parlimen ini kurang lebat, tapi di sana cukup lebat, menyebabkan berlaku banjir atau kenaikan paras air, dan saya berdoa supaya hujan yang berlaku hari ini, hujan rahmat, bukanlah hujan bencana kepada rakyat. Itulah yang saya selalu sebut. Jadi saya minta sangatlah merayu. Ya. Ya, saya merayu itulah. Betul yang terakhir, merujuk kepada jawapan lisan Yang Berhormat Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air pada 17 Oktober, saya menyokong usaha kerajaan untuk memberi pendidikan atau ilmu pengetahuan, maklumat mengenai tenaga nuklear, khasnya mengenai prinsip dasar, mekanisme kebaikan dan keburukannya berbanding dengan punca tenaga lain, keselamatan, pengurusan sisa bahan apinya, dan begitu jugalah teknologi nuklear amnya yang mungkin rakyat tidak tahu banyak kita jalankan atau kita gunakan di dalam negara kita. Jadi supaya rakyat faham sendiri dan dapat menilainya dengan sendiri dengan ilmu yang dibekalkan kepada mereka. Cuma satu permintaan daripada saya, supaya kerajaan dapat mempertimbangkan kembali pelantikan perunding PR luar negara oleh kerajaan, kerana negara kita sebenarnya mempunyai banyak pakar-pakar nuklear dalam berbagai-bagai bidang yang ada di agensi nuklear, ada di lembaga pelaksanaan tenaga atom, dan ada di hampir keseluruh universiti tempatan. Jadi itulah harapan saya, supaya kalau telah pun dilantik, maka saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan kembali, dan berilah peluang kepada pakar-pakar tempatan untuk membuat program-program pendidikan kepada rakyat. Sekian sahaja, terima kasih.